Okay, ready? Can you hear my voice? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Hari ini kita kembali di BBTV Live. Kita kembali bersama dengan program setiap hari pukul 3 petang, iaitu Rasuah sebagai Budaya. Ia merupakan satu pameran kartunis yang dianjurkan oleh craftora.com, www.craftora.com, di mana pameran ini berlangsung dari 1 September hingga 30 September. Orang ramai yang ingin melihatkan kartunis-kartunis kegemaran anda. Ia menampilkan 97 karya-karya kartun oleh 35 kartunis terkemuka tempatan tanah air kita. Anda boleh saksikan mereka dengan karya-karya mereka di dalam craftora.com, di mana sehingga 30 September program ini ataupun pameran secara kartun online dianjurkan dan dijalankan. Kemasukan ke dalam platform craftora.com itu secara percuma. Anda tidak perlu membayar tiket, subscription atau apa-apa. Dan dengan tidak membuangkan masa lagi, hari ini kita menampilkan salah satu kartunis yang di dalam platform ataupun pameran kartun online, pameran kartun online Rasuah sebagai Budaya di craftora.com, iaitu kartunis Megat. Assalamualaikum Cik Megat. Apa khabar? Baik, saya bagus. Saya sebelum kita berbincang lebih lanjut, penonton kalau boleh kita nak penonton tahu ataupun penonton nak tahu asal usulnya Cik Megat ni dalam arena kartunis ni. Bermakna bermulanya dari bila, siapakah yang menggalakkan pergi sekolah ke tak pergi sekolah belajar kartunis ni kan. Ada macam semalam kita dengan Faizati tu, dia kata dia belajar sendiri. Macam gifted lah. Macam Cik Megat pula macam mana?
asal memang kita banyak meniru lah kartun ni. Sebenarnya kita kalau ikutkan cikgu memang tak ada cikgu. Oh, memang tak ada Kita meniru dulu. Okey. Meniru, kita minat lah, kita beli buku kartun, meniru kartun. Masa tu kartun di Malaysia tak berapa banyak. Jadi kita banyak meniru kartun-kartun Bino atau Dendi. Masa tu kalau siapa yang otai tahulah. Lama Kartun, tu. lama gila tu. Kartun tu kita akan beli. Kita meniru stroke dia. Itu yang kadang-kadang ada yang stroke macam Mak Saleh semua tu. Sebab kita itu yang rujukan yang kita ada buat masa tu. Okey. Lama-lama kelamaan saya dah masa tu ada wujud majalah gila-gila. Saya berguru dengan Pak Rajahab arwah Ni Rajahab lah, kita panggil Raja Kartun Malaysia lah. Dia yang paling banyak membimbing lah. Dia banyak melahirkan bakat-bakat baru, dia mengajar secara percuma. Kalau siapa yang rajin hari Sabtu Ahad tak ganggu waktu pejabat, dia datang ke pejabat gila-gila di Jalan Pantai Baru, kita belajar melukis dengan dia. Dia buka bang? Dia buka percuma saja. Mana siapa yang minat betul-betul dia akan berjaya lah. Mana yang seorang kuku dia sekadar dia buat suka-suka yang tu lah. Tapi Cik Megat sebagai seorang kartunis ni, sekurang-kurangnya kita kena pandai melukis. Ya kena melukis. Jadi lukisan jenis apa tu yang Cik Megat suka? Dia ada banyak jenis lukisan ni. Yalah. Sebenarnya kita lukis macam kartun simple lah. Kita ada setengah orang suka background banyak. Macam saya suka kartun yang sampai terus. Saya lukis yang penting apa yang isu yang semasa yang main. Itu je. Kita lukis isu, kita lukis. Saya bukan jenis yang lukis perfect dah. Nanti kata orang kata saya bukan pandai melukis kan. Nak lukis semua tak ada. Saya lukis simple tapi kartun tu jelas dan tepat. Cepat orang baca. Dalam masa berapa saat baca. Kita tak nak orang tengok satu frame tu gambar tu tengok lama fikir. Betul fikir buat pening kepala orang. Lebih kurang macam lat je tu lah. Kita buat simple, orang boleh dapat tangkap terus. Jangan kita menyusahkan orang. Orang serabut, kartun kena simple. Kalau kita buat kartun tu orang berfikir, orang tak akan baca lah. Berapa tahun dah Cik Megat berkecimpung dalam lebih kurang dalam 40 tahun lebih lah. 40 tahun. Full time? Full time? Dulu saya kerja di Sinar Harian selama 24 tahun. Tapi saya lukis part time lah, part time. Saya tak pernah bekerja sepenuh masa di majalah gila-gila, Gilati ataupun tak. Saya penyumbang tetap tu adalah. Dengan Sinar Harian buat kartun juga? Saya ada buat kartun. Tapi sambilan lah sebab saya bukan kerja bidang tu. Bukan bidang grafik. Saya bidang, masa tu saya jaga bahagian admin lah. Ujung-ujung tu saya kerja bahagian admin. Lepas tu dah 24 tahun saya kerja, saya berhenti. Untuk buat secara full time, saya join dengan tim Zuna masa tu. Itu bila full time baru kita bebas sikit. Berapa lama tu full time? Saya tahun 2012 tu saya dah start berhenti pada kumpulan Karang Keram. Saya ambil option untuk pencen awal, jadi saya buat full time. Kita akan buat tour seluruh Malaysia masa tu lah. Jadi macam mana dengan perkembangan dulu dengan sekarang full time, lepas tu dah berhenti sekejap, lepas tu sekarang part time lagi tak, sekarang saya dah dapat menjawab jawatan di kampung lah sebagai ketua kampung lah sekarang. Orang politik ni. Kartunis politik. Ini nak jadi Zuna ni. Kartunis politik. Ya saya. Okey, sebagai ketua kampung, adakah Cik Megat, ini sekadar nak tanya saya. Adakah Cik Megat menggunakan kreativiti kartun tu untuk menyampaikan berita-berita yang baik kepada penduduk kampung? Kadang-kadang kita ada buat jugalah macam flyer-flyer kita bagilah. Kita bagi penerangan tu dia orang lebih faham kan. Kadang-kadang kita ada buat masa ni tak boleh buat apa-apa lah sebab PKP ni. Kadang-kadang kita dulu ada buat macam pameran pameran kartun ke, untuk poster ke, untuk pertandingan berwarna, kita dekat dengan budak-budak, kita cerita. Kita ada buat bengkel kartun sekali lah. Ada aktiviti lah kita buat bengkel tu. Tapi sekarang dah tak boleh buat lah, tak boleh nak rapat. Itu kena berhenti sekejap. Percuma lah tu. Kita buat percuma tapi kadang-kadang ada yang sponsor lah. Biasanya dia sponsor hadiah, makan minum semua. Kita akan buat begitu. Mungkin lepas ni Negeri Sembilan dah masuk peringkat keempat. Mungkin dalam bulan 10 ni kita akan cuba buat balik. Di Negeri Sembilan lah? Negeri Sembilan dia start 24 bulan esok start. Masuk fasa 4 dah kita tak ada masalah. Dah boleh buat event apa-apa lah. Tapi dengan maknanya besok dah kena bebas lah? Boleh ikut SOP lah, boleh buat tapi ikut SOP. Satu lagi soalan saya. Kita selalu pergi Central Market. Kita selalu pergi banyak shopping complex macam dekat Penang semua kan. Orang buat lukisan tepi jalan kan. Tapi saya tak nampak lagi since you daripada Negeri Sembilan, saya tak nampak lagi di Port Dickson pantai tu. Kan ramai orang mengunjung. Kita ada orang macam Cik Megat duduk situ, lukisan kartun untuk orang ramai kan. Orang boleh beli kan. Ataupun orang kata, boleh tak you lukiskan kartun muka kartun kan. Ada tak pernah buat gitu? Setakat ni tak buat lagi lah, kita tak buat ni. Tak buat memang tak akan buat ke apa? Dia sebenarnya dia berbeza ke direction itu? Dia berbeza sikit. Sebab
Dia yang tu sebenarnya kadang ada masyarakat yang tak faham. Ya. Dia tak tahu bezakan antara caricature. Kita panggil kalau yang gambar kita jadi kartun tu caricature. Okey, caricature. Caricature tak semestinya sama dengan muka yang orang tu ada. Kadang orang Melayu kita ke orang Malaysia ni, dia nak sama muka dia, tapi yang itu kita panggil portrait. Bila portrait dia mesti sama. Macam kat Central Market kan dia buat colour kan, kita bagi gambar atau dia duduk model tu portrait. Itu dia boleh terima. Tapi kalau kita sini kita buat, dia tak nak bayar pun. Dia kata tak sama. Walaupun itulah hakikat dia, muka dia mungkin hidung dia sengit pun dia tak boleh terima. Dia kata ni bukan saya, dia tak nak bayar. Pelancong-pelancong luar pun sama juga. Kadang-kadang macam Arab ke dia kata bukan, dia kata bukan, tak nak bayar. Pernah berlaku Pernah berlaku. Dia orang tak faham caricature dengan antara portrait dengan caricature. Okey. Caricature ni kita akan mengubah orang tu sama hidung besar, dagu panjang semua. Dia macam kartun lah. Macam kartun lah. Tapi dia orang tak faham. Dia kata tak sama dia macam marah. itik jadi Donald Duck. Kebanyakannya kalau biasanya pelukis kebanyakannya kalau lukis perempuan memang cantik. Bila lelaki tu dia akan lain sikit. Itu yang kadang. Ni dah kahwin ke belum? Masa ni masih berkahwin lagi dah. Okey, ada anak lah dua orang. Anak saya 4 orang, cucu 2 orang. Ada tak dalam anak-anak tu? Tak ada. Yang berminat? Tak ada. Tak ada Tak ada. Memang tak turunkan ke tak pernah nak? Dia sebab saya punya style, saya melukis saya tak suka orang tengok. Anak saya, isteri saya pun tak pernah tengok lukisan saya selagi tak siap. Saya akan duduk berkurung dalam tu. Saya akan duduk diam, saya berkurung dalam bilik. Siapa tu Encik Megat? Tak tahu, tu mungkin style. Sebab tu saya tak jarang tampil di khalayak ramai lah. Okey. Saya tak suka orang tengok. Dalam craftora.com ni, Ya. Encik Megat ada participate kan? Ya. Ada karya-karya kan? Ya. Karya-karya jenis apa yang Encik Megat pamerkan? Saya komen ulas sikit pasal rasuah tu lah. Rasuah. Saya ada buat usaha. Ada buat demonstrasi ke apa ke? Mana? Dalam craftora? Tak ada, saya buat kartun. Saya hantar kartun 3 keping lah. 3 keping 3 keping kartun. Okey. Kita tengok gambar ataupun kartun yang dipamerkan oleh Cik Megat dalam pameran craftora.com. Boleh kita mainkan? Boleh tak Cik Megat ulaskan sikit tentang gambar ni? Atau kartun ni? Kartun ni dia ada tiga wajah kan. Yang pertama tu dia cakap macam jangan tengok rasuah lah. Okey. Yang kedua dia kata say no to rasuah. Okey. Dia cakap sajalah. Tapi yang ketiga tu dia kata jangan dengar pasal rasuah, tak nak dengar. Okey. Tapi dia still ambil rasuah. Maksudnya dia tahu benda tu salah tapi dia still buat. Dia akan cakap berdegar-degar tapi dia buat. Okey. Itu masalah dia sekarang. Okey, yang kedua? Yang kedua ni kita macam kita cakaplah ikan besar dengan ikan kecil. Contoh dia. Benda ni berlaku sekarang pun masih berlaku lagi. Bila orang besar dia punya tindakan agak perlahan. Bila yang kecil-kecil ni dia akan dipamerkan, dia akan hebohkan dengan begitu cepat dan jatuh hukum pun cepat. Kalau yang besar ni biasanya dia tangguh tu mungkin dia ada proses perundangan yang dia orang tahu. Biasanya ikan-ikan kecil ni ditujukan kepada SPRM lah ni. SPRM lah. SPRM ke pihak yang kuasa lah. Okay. Biasanya membabitkan ikan yang kecil ni biasanya kebanyakan orang yang tak tahu undang-undang ni dia mengaku salah biasanya. Dia malah buat lawyer pun cakap mengaku salah lah 2 tahun 3 tahun. Itu yang kadang-kadang kita dengar dah jatuh hukum. Kalau yang orang yang tahu pasal undang-undang yang ada pengaruh ada apa semua dia biasanya dia akan lawan. Sampai benda tu overturn. Dia akan lawan juga. So itu kalau bila dia lawan tu mengikut kefahaman sebelum bila you lukis tu kan, buat tu. Itu ada kesalahan kerajaan atau MCC ataupun saya rasa mungkin pasal cara siasatan tu lah kadang-kadang. Kadang-kadang bila kita orang-orang tertentu ni kita tak pamerkan wajah dia, tutup dengan surat khabar. Kalau orang biasa kita nampak dia keluar di surat khabar, nampak keluarga semua, nak tutupkan gambar. Kalau orang biasa ni gambar tak keluar, nama pun tak keluar. Ya, saya faham. Itu masalah. Terus dia. Ini pokok corruption ni. Yang ini pokok duit ni. Yang ini apa yang berlaku di sekarang ni. Dia dari semua peringkat dah memang macam ni. Jadi sebenarnya kalau kita sebut corruption, orang sekarang dia tak faham corruption ni. Sebab orang panggil dulu istilah duit kopi. Duit kopi. Duit kopi sebenarnya memang kita nampak macam bunyi kelakar. Sikit-sikit itu dari pengalaman saya jadi ketua kampung dah hampir 2-3 tahun ni kan. Kita buat apa-apa projek mesti orang tanya duit kopi ada. Itu masalah. Dah jadi macam lumrah. Kalau kita sebut corruption dia macam dah wajib. Kalau yang istilahnya lebih ni tu kan panggil mat 10%. Asal ni ada projek dapat dia 10%. Dia minta 10%. Tapi itu bukan macam kat kampung dia tak ambil tender kerajaan. Dia suruh buat satu kerja. Ada duit kopi tak? Yang itu kena rasuah ke tidak? Mana? Macam tu. Dia bukan kata
Cik Megat, Ketua Kampung bagilah kita projek ni, saya bagilah komisen duit kopi. Itu lain. Itu lain. Memang rasa. Itu rasa. Tapi Cik Megat suruh dia, engkau datanglah renovate rumah aku, nanti aku bayar kau duit kopi sikit. Macam mana tu? Itu beza Beza sikit kita bayar upah dia. Yang berlaku sekarang ni kadang-kadang. Tapi ayat tu sama tu. Sama lah, istilah. Tapi dia orang tak faham lah. Dia ingat kopi tu benda tu bagi kecil. Tapi sebenarnya itulah barah yang berlaku sekarang. Sebab pengalaman saya jadi ketua kampung, biasanya kalau orang masuk projek baru, dia akan jumpa ketua kampung. Minta izin nak buat jalan. Masuk rumah orang. Tapi dulu dia orang dah biasa minta duit kopi. Saya sampai sekarang dia tanya, Atok tak nak duit kopi ke? Dia tanya, Atok tak nak duit kopi? Minta dia kopi cap kapal laut. Maksudnya kontraktor ni dah anggap ketua kampung ni bagi duit kopi. Jadi saya cakap dengan dia, yang dulu-dulu, yang sekarang tak ada. Kita kalau boleh sekarang buat kerja elok, siap, kita tak ada duit kopi. Kalau rasa nak bagi juga sumbangan, boleh. Atas nama MPKK ke sumbangan, kita bagi sumbangan peribadi 500 ke 1000, kita declare dalam syarat MPKK contohnya. Kita jangan ambil sendiri lah. Itu masalah, kita kena declare. Jadi pameran craftura.com ni, rasuah sebagai satu budaya, kita masih lagi tak dapat sambutan yang terlalu banyak. Tak dapat lagi. Adakah kerana rakyat Malaysia masih lagi tak ambil berat pasal ni? Bukan tak ambil berat, sebab benda tu dia rasa macam kecil. Tak penting lah. Tak penting. Dia kena tengok daripada kadang-kadang budaya Malaysia ni sendiri. Saya ada pengalaman dengan Zuna. Kalau buat pameran di Pulau Pinang, kawasan-kawasan Cina, biasanya dia orang lagi banyak support lah. Biasanya dia akan bertanya macam-macam. Sebab kebanyakannya kalau ikutkan sejarahnya, kebanyakan kaki tangan kerajaan semuanya orang Melayu. Dia orang tak nampak benda tu macam ni. Jadi kalau kita pergi Penang, dia akan bertanya. Itu beza kita buat di kawasan yang Chinese punya kawasan, dia support kita lain macam sikit. Kalau kita buat pameran di kawasan Melayu, memang tak ada orang. Kita pernah buat di pameran di Selangor contoh dia, dekat dataran kemerdekaan tu, tak ada sambutan. Dia tak ambil benda ni remeh-temeh. Dia tak support lah. Dia kira macam tak kena dekat dia. Tak kena lah, tak best lah. Tak best. Tak kena dekat dia. Itu masalah dia. Okey, kita berhenti sebentar. Kita nak bagi laluan kepada komersial dan selepas kita kembali, kita akan dapat melihat Cik Megat membuat demonstrasi melukis kartun lepas ini. COVID-19 pandemic. Conditional Movement Control Order, or CMCO, to flatten the curve. While it helps save lives, it can also affect thousands of lives. The B40 community and the underprivileged. Their businesses takes a backseat. They lose their jobs. Life is tough.
Now it's even tougher. Are you going to sit back and watch them suffer? Join us at Big Blue CSR to lend a helping hand to them. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. It doesn't matter how much you can help and contribute, because a little drop of water fills the ocean. A little kindness brings a smile on their faces. Okey, kita kembali. Kali ini kita akan dapat melihat demonstrasi macam mana Cik Megat melukiskan kartun. Ya, saya. Okey, silakan Cik Megat. Ni gambar yang Cik Zuna suruh lukis, saya pun baru dapat tahu. Oh, Cik Zuna Dia suruh lukis. Oh, dia Tak sekarang tahu. bagi instruction Dia kata orangnya nama dia Shashi, saya pun tak tahu. Bunyi dia macam penyanyi. Okey, okey. Biasanya So kartun. nak lukiskan gambar yang asli atau gambar secara kartun? Kartunan. Kartun, okey. Dia tak kasi kita tengok macam mana dia lukis dan tak jadi. So saya tak akan tengok. Okay? Shashi. Ni. Contoh dia. Itu dia. Saya tak dapat lihat, saya tak dapat tengok macam mana dia lukis.
Sebab dia dah cakap dengan kita. Even isteri dia pun tak dapat tengok macam dia lukis kat rumah. So ini gambar yang dihantar bernama Sasi Sasi ya. Gambar dia macam mana tu? Gambar dia. Okey. Ini gambar asli dia. Gambar asli dia. Ini gambar asli dan bila secara kartun macam tadi kita cakap, kita tak akan dapat gambar original macam ni. Dia bukan portrait. Kita akan yang itu portrait lah kira. Yang ini kira Caricature. Tu dia. Kita akan exaggerate gambar dia. Mungkin hidung besar ke, dagu besar ke. Okey. Cik Megat, apakah Cik Megat punya nasihat kepada orang ramai kat luar tu berkenaan dengan rasuah? Bagi saya senang saja. Kita mula daripada keluarga kita sendirilah. Ya. Jangan kita mulakan istilah duit kopi tu kita kena hapuskan sekarang ni. Istilah duit kopi walaupun nampak macam kelakar tapi sebenarnya itulah barah yang melanda negara kita sekarang ni. Okey. Kita mana-mana nak buat kerja sikit duit kopi, mana sikit duit kopi ataupun 10%. Kan dulu selalu orang panggil 10%. Jadi benda tu kita kena elakkan. Sebab kadang-kadang kerana benda-benda yang macam duit kopi ni yang akan buat sama ada kos pembinaan, kos akan jadi rosak, akan jadi benda tu tak elok. Sebab dia akan ambil harga kos benar itu, harga sebenarnya tender katakan 10 juta katakan kan. Kita dah minta 10%, 1 juta kena bagi dia, jadi kita akan kurangkan bahan-bahan yang untuk buat bangunan ke apa benda, simen kurang. Ini apa kontraktor terpaksa kurangkan kos, dia akan tanggung kos kerugian. Jadi 10% tu dia akan bagi juga, orang akan minta. Itu yang kita tahu. Kadang-kadang ada banyak department yang terbabit, akan banyak 10%, 5%. Benda tu berlaku sebab saya ketua kampus, saya tahu. Bila kita tahu, kita masuk dalam bidang ni, kita tahu. Memang masalah. Tak boleh salahkan kontraktor. Sebab dia menanggung kos yang tinggi sebenarnya. Kalau barang naik sekarang, 10% kena bagi juga. Tetap kena bayar. Duit kopi. Selagi tak dihapuskan istilah duit kopi ni, kita kena lawan juga. Berkenaan dengan industri kartun, apakah nasihat Cik Megat kepada anak-anak muda, kanak-kanak sekolah yang berminat ni dalam industri kartun? Sebab masa lagi kat luar tu, ibu bapa tak support, dia kata kalau jadi kartunis boleh ada masa depan ke? Tak, saya pernah buat bengkel, ada bengkel yang mak bapak bayar sendiri, kita buat untuk dia dalam 100 budak-budak. Biasanya bila kita akan bagikan sijil, kita akan buat dalam masa setengah hari macam tu kan. Dia mak bapak bayar sendiri. Bila kita tengok anak tu boleh katakan dalam 75% semua boleh melukis. Tapi mak dia akan bisik pada kita sambil bila dia bayar fees kan, dia kata jangan cakap anak dia ini ada masa, dia kata tak ada masa depan lah. Dia akan bisik. Jadi pelukis kartun ni tak ada masa depan. Bagi saya bukan tak ada masa depan. Dia boleh jadikan benda ni sebagai hobi sampingan. Kita tak perlu sangat beria sangat melukis kartun. Memang dalam Malaysia pun memang tak boleh hidup dengan melukis kartun saja. Kita buat kerja yang lain tapi minat yang ada kita pupukkan. Tapi Cik Megat dah banyak dalam industri bukti yang sebagai kartunis ni boleh berjaya. Boleh berjaya, memang betul. Macam gila-gila semua kan semua. Tapi mak bapak punya negatif tu masih ada. Kita tahu, kita nampak potensi anak dia yang suruh kita buat. Bengkel kita buat, kita dapat congkel bakat dia. Kita nak ketengahkan tak dapat. Sebab mak bapak dia bisik dah tak ada masa depan ni. Jadi kita pun kecewa jugalah. Walaupun kita nak ikut ambil duit kau balik lah. Kita bagi kursus. Mak bapak dia bagi 200, 300 sekali seorang ambil lah. Ada yang minta personal hantar 2-3 orang. Tapi anak-anak minat tapi stop. So apa nasihat pada mak bapak tu? Saya rasa benda ni, dia melukis kartun ni bab kata sunnah, melukis kartun ni anugerah. Bukan semua orang boleh melukis. Jadi kalau kita ada anugerah tu kita gunakan. Mungkin kalau kata part time. Kadang ada juga doktor yang pandai melukis tapi dia buat part time. Tak semestinya kata melukis saya nak melukis. Itu salah lah, anggapan tu salah. Bakat tu kita gunakan, kalau tak boleh sepenuh masa kita gunakan. Dia macam ni lah. Anak kita minat doktor, kita tak kasih. Itulah. Anak kita tak minat doktor, kita paksa dia. Paksa dia. Itu tak boleh. Itu dah sedikit nasihat daripada Cik Megat berkenaan dengan rasuah, berkenaan dengan anak-anak kita yang berminat dalam industri kartun. Ibu bapa jangan melarang, tetapi buat kartun sebagai satu hobi yang serius. Hobi serius. Daripada hobi-hobi kita support dia, beli barang-barang alat tulis, kita bersupport dia. Janganlah kita jangan sampai anak mencuri melukis, macam benda tu salah pula. Kalau boleh mak bapak yang ada tu support bagi barang lukisan, kertas. Jangan sampai anak mencuri nak beli kertas. Biarkan kita support. Jangan lupa saksikan karya-karya Cik Megat dan juga karya-karya daripada karyawan-karyawan lain di dalam craftora.com. Macam mana nak spell Craftora tu?
craftora.com. Craftora craftora.com. Layarilah website craftora.com. Anda dapat melihatkan dan menyaksikan pameran kartun online yang bertajuk Rasuah Adalah Budaya. Kita akhiri kita punya program pada hari ini. Besok kita akan bawa anda kembali pukul 3 dengan kartunis yang lain. Dan sehingga itu kita berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.